Ano? Lihat itu. Jangan tunggu. Diam saja. Ada saja pantang larang kono. Dan. Jalan. Anu, mari kita berehat dulu. Sekarang dah boleh Abang bercakap. Tak ada pantang-pantang lagi. Abang Malang ni. Yang pantang bukannya bercakap, tetapi menegur sesuatu yang terserempak. Anum. Bukankah Pak Guru dah berpesan tadi? Itu semua hanya kepercayaan saja. Ada raja, kerana ada rakyatnya. Adanya pantang larang, kerana ada kepercayaan kita. Nampaknya lagi seorang menjadi mangsa nafsu raja. Asal cantik saja semuanya dirampas menjadi kuntiknya. Bukankah perbuatan demikian kejam, Abang Malang? Jangan diherankan, Anum. Sudah perkara biasa. Marilah kita pulang. Hei, datang raja! Lepaskan ulangan aku! Ada yang akan mandi darah hari ini. Kalau kita campur tangan, kita pula akan dituduh penderhaka. Mari kita pulang. Hei! Bang! Syed! Lepaskan tangan aku! Lebih baik kau balik saja. Celaka jangan dipukat. Maut jangan dicari. Baliklah. Syed! Kalau aku berani mengejar, tentu aku berani menghadapi segala buruk baiknya. Lepaskan dia. Oh, berani.
hitam-hitam si tampuk manggis. Pohon kemuning gugur bunganya. Dinda hitam ku pandang manis. Putih kuning apa gunanya? Ada saja. Diam. Kamu berdua, tunggu di sini. Ayo dong. Ini sudah di istana. Apa sudah di istana? Nah. Diam. Ampun tuanku. Gantinya. Ampun tuanku. Sungguh cantik. Memang layak dijadikan bunga hiasan istana tuanku. Siapa nama kamu? Ampun tuanku. Patik bernama Kintan. Kesianilah Patik. Jangan diapa-apakan Patik. Dan izinkanlah Patik balik ke kampung. Buat apa? Tinggal di sini kan lebih baik. Jarang-jarang perempuan kampung seperti kau dapat peluang baik tinggal bersama beta. Dayang-dayang, mandikan si Kintan ini dengan air mawar. Kemudian hantar ke bilik beta. Lekas. Silakan. Si Linggi pandang punggungnya. Dia jatuh ke dalam lumpur. Linggi ikut. Tuanku. Ya, teruskanlah. Biarlah Patik memohon diri dulu. Kenapa, Dato'? Baiklah. Baik, tuanku. Tidak sudah Kakanda memilih gundik baru? Tidak Kakanda merasa malu kepada rakyat jelata? Dengan tingkah laku Kakanda tak ubah seperti buaya yang kelaparan? Dinda. Bukankah ini pun suatu bakti Kanda kepada hamba rakyat? Kanda bersusah payah mengambil mereka dari kampung dan desa. Kanda dudukkan di istana ini dengan penuh layanan yang baik. Ya, baik dari segi nafsu Kanda. Tetapi menjadi racun kepada Dinda dan kepada orang-orang lain yang menjadi korban. Dinda, Kanda seorang raja bukan seorang hamba rakyat. Kanda boleh buat apa yang Kanda suka. Walaupun semua anak darah dalam negeri ini Kanda ambil menjadi konde, mereka tidak akan kelaparan. Begitu juga Dinda. Tidak akan kurang sesuatu apa. Dinda tetap dipermuliakan sebagai seorang permaisuri. Apalah guna kemuliaan kalau hidup Dinda tak ubah seperti boneka yang dijadikan perhiasan saja. Madu kasih yang Dinda harap-harapkan sentiasa Kanda curahkan kepada orang lain. Kurangkah kasih Kanda pada Dinda? Kanda tak pernah mensia-siakan Dinda. Semua gondek-gondek Kanda cukup takut dan menghormati Dinda, bukan? Tetapi itu hanyalah hiasan kulit semata-mata. Sedangkan isinya langsung tidak berarti sama sekali. Akan bahagiakah seorang manusia hidup dalam keindahan yang kosong? Dinda terlalu cemburu. Tidak harus tahu. Kanda seorang raja tidak semestinya menumpahkan kasih kepada seorang perempuan saja.
cemburu tak dapat dipisahkan dari perempuan. Seperti juga mati tak dapat dipisahkan dari hidup. Kerana cemburu adalah bunga cinta. Sudah! Jangan nak menjadi guru falsafah di sini. Jangan tak mau dengar. Pergi! Pergi masuk! Ampun tuanku, segala-gala perintah tuanku, Patik sudah sempurnakan. Bagus. Sekarang Mohon Patik tuanku. rupa yang begini cantik. Janganlah diselubungi dengan awan mendung. Awan mendung selalu melindungi cahaya bulan bahagia. Ampun tuanku, janganlah diapa-apakan Patik. Izinkanlah Patik balik ke sana. Pasal orang tua Patik di kampung yang sedang sakit sekarang ini. Tak usahlah bimbangkan mereka. Mereka akan merasa megah kerana tidak berada di samping Kanda. Jangan begitu. Itu salah. Kalau begitu buruk pula padanya. Tangan kau tumbang. Coba dulu. Hati-hati pemain. Tengok kaki kau. Macam mana kaki kau tersumbang. Perhati kau semua. Malang. Malang. Ya. Apa? Bangun. Sekarang coba sekali lagi bersungguh-sungguh. Ingat, siapa yang menang, dia akan kusembahkan pada Sultan untuk menjadi panglima. Mulakan. Apa tu? Mana? Aku tak sangka kau begitu pantasnya Malang. Aku harap kau akan menjadi panglima raja yang berbakti pada tanah air kelak. Terima kasih Pak Guru. Mudah-mudahan kau akan berjaya seterusnya. Seluruh bentuk badannya cantik. Ada potongan. Tapi permainannya belumlah tahu lagi kalau belum diuji. Ampun tuanku. Pada pendapat Patik, kalau sudah potongan badannya cantik, tentulah permainannya pun baik. Ampun tuanku. Terima kasih di atas pujian Datuk. Ampun tuanku. Ujian telah Patik jalankan. Tetapi eloklah diulangkan lagi. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Pada pikiran Patik untuk mengetahui besi atau timah, emas tulin atau tembaga disadur, eloklah dihalusi tuanku. Benar Datuk. Bagaimana Datuk Bijasura? Ampun Patik tuanku. Patik bersedia. Dengan berkat daulat tuanku. Kalau besi Patik akan lentur. Kalau timah Patik akan lebur. Kalau begitu, cobalah sekarang. Menghidung titah tuanku.
Pendekar. Tapi, hei! Memadailah setakat itu. Tok Guru. Tuanku. Ampun tuanku. Bukti telah ternyata. Mengikut lesam yang telah diadatkan, luluslah pemuda ini dari syarat-syarat menjadi panglima. Ampun tuanku. Beta setuju. Siapakah nama kamu, wahai orang muda? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati harap diampun. Pati bernama Malang. Ampun tuanku. Datuk-datuk sekalian, Tuan. dengan kemenangan Malang ini, beta berpuas hati melantik dia menjadi panglima dalam negeri ini. Bagaimana fikiran datuk-datuk semua? Boleh, Tuan. Boleh, Tuan. Kalau begitu, bendahara, Tuan. berikan sepasang persalinan kepada Malang sebagai hadiah beta menghargai kehandalannya. Menjunjung kita lah, tuanku. Nampaknya sekarang, si Kintan lain menjadi buah hati istana ini. Tentulah, dia muda dan cantik pula. Amboi, apa yang korang buat nih? Tak habis-habis. Kalau korang berimpun, tak ada lain. Mengupat, bok bek, macam orang merendang betis saja. Kakak nih, kami cakap yang benar. Kintan tu memang cantik. Macam mana Sultan tak sayang? Berapa lama lah cantik seseorang tersuai. Aku dulu pun gundik minang ulung juga. Mukaku lagi cantik dari korang. Pinggangku ramping, dadaku bidang. Tapi sekarang, kamu kedempul macam tempayan. Hei, kita perempuan nih tak ubah macam bunga, tahu? Masa kembang dipuja orang. Tapi kalau udah layu macam aku nih, tak siapapun yang enggak, tahu? Ampun, Tuan. Bendahara, Tuanku. Ada sebuah kapal Majapahit sedang berlabuh di pelabuhan kita. Kabar daripada Laksmana mengatakan ada utusan membawa persembahan ke bawah dulu, Tuanku. gembira beta mendengarnya. Bendahara, Tuan. sambut utusan dari suku beta itu dengan secara besar-besaran. Bermohon pati, Tuan. Ampun, Tuan. Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Raja berdaulat junjungan rakyat. Patik Pacal yang hina ini datang menyembah. Ialah sebagai utusan dari Paduka Betara Majapahit
untuk menyampaikan cenderamata yang tak seperti ini bagi mengiratkan tali persahabatan antara kerajaan ke bawah Duli dengan kerajaan Majapahit. Ampun, Patih, tuanku. Terima kasih banyak, wahai utusan. Beta menjunjung tinggi atas niat suci Betara Majapahit itu. Datuk Bendahara, Tuanku. sambut bingkisan itu, bawa kemari. Bukalah, supaya sama-sama kita dapat menyaksikan dan menimbangkan balasannya pula. Menjunjung kita, tuanku. Tatar bergulung. Merupakan sebagai kalung. Persembahan yang begini mengandung kiasan yang memalukan. Tak disangka Betara Majapahit coba nak mencemarkan nama baik beta. Bendahara, Tuanku. apakah arti kiasan persembahan yang serupa ini? Ampun, tuanku. Kurang paham pula Patih menafsirnya. Ampun, tuanku. Pada paham beta, Betara Majapahit mempertidakkan kelakian kita. Karena itulah dihantarkan persembahan ini. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patih harap diampun. Bukan begitu maksud Paduka Betara Majapahit. Tetapi maksud sebenarnya ialah, adakah orang yang pandai berbuat demikian di negeri Bawah Duli, tuanku ini? Ampun, Patih. 1000 kali lebih pandai dari itu pun ada di negeri ini. Datuk Bendahara, Tuanku. perintahkan Pawang Bentan menghadap sekarang juga. Menjunjung kita, tuanku. Pawang Bentan, bungkuskan rambut-rambut itu. Menjunjung kita, tuanku. Duduk semuanya. Ampun, tuanku. Segala-galanya telah siap sedia. Ampun, tuanku. Bagus. 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 Pawang Bentan, Tuanku. hantarkan budak itu balik sekarang. Mohon Patih, tuan. Wahai utusan Betara Majapahit, silakan berhadapan. Bawalah balik bingkisan ini dan sembahkan kepada Betara Majapahit. Katakan kepadanya, kiranya ia datang kemari, kami akan cukur juga kepalanya. Ampun, tuanku Duli yang maha mulia. Segala titah perintah tuanku terjunjung di atas batu Jemalapati. Dan akan Patih persembahkan kepada Paduka Betara Majapahit. Bermohon Patih, tuanku. Silakan.
Ampun tuanku, sembah derhaka Patik Sembah. Pada pendapat Patik yang bodoh ini, balasan kita itu tak dapat tidak akan memuncakkan peperangan. Dari itu, eloklah kita bersedia. Ampun tuanku. Bagaimana pula pendapat Datuk Temulung? Ampun tuanku. Patik juga sependapat dengan Datuk Bendahara. Dari itu, sebelum mereka menyerang kemari, ada baiknya kita hantar tentera berkawal ke Pulau Riau untuk melumpuhkan serangan mereka. Ampun tuanku. Ya, boleh juga cadangan Temenggung itu. Bendahara dan datuk-datuk sekalian. Bagaimana fikiran datuk-datuk? Kiranya kita cuba Panglima Malang untuk mengetuai Angkatan Pertahanan ke Pulau Riau. Ampun tuanku. Memang sudah kena pada tempatnya. Ampun tuan. Panglima muda, Tuanku. sebagai percobaan yang pertama, kita perintahkan kamu mengetuai Angkatan Pertahanan ke Pulau Riau. Menjunjung titah tuanku. Dengan berkat daulat tuanku, Patik akan curahkan segala daya upaya Patik untuk keselamatan bangsa dan negeri ini. Ampun tuanku. Datuk Temenggung, Tuanku. siapkan perlengkapan untuk Angkatan Panglima Malang berangkat dengan seberapa segera. Ampun tuanku. Segala perintah tuanku Patik akan jalankan. Ampun tuanku. Bagus. Bersurailah kita. Segala cita telah tercapai, segala hajat dekat nak sampai. Bilakah pulang berpadu budi supaya jiwa janganlah lupa ada yang belum selesai, belum disentuh, belum dipetik, masih terbengkalai. Sungguh pun cita telah tercapai, sungguh pun hajat dekat nak sampai. Di satu masa kita berdua berpadu budi dan jiwa. Sungguh segar jiwa abang mendengar suara Anum yang merdu menyanyi. Dan Anum akan lebih segar lagi selama-lamanya kalau abang senantiasa berada di samping Anum. Abang pun begitu juga. Tetapi kita harus berpisah buat sementara waktu, Anum. Bilakah abang akan berangkat? Segala persiapan telah sedia. Abang harap Anum mengerti atas perpisahan kita ini. Ya, Anum mengerti. Janganlah bersedih, Anum. Cinta antara kita hanya untuk hidup,
Tetapi cinta pada bangsa dan tanah air ialah satu kemestian untuk pengertian hidup. Jika tidak, hidup kita tak berarti sama sekali. Anum faham. Dan Anum berdoa agar abang selamat belayar besok dan akan kembali dengan kemenangan. Terima kasih, Anum. Marilah abang antar Anum pulang. Akan ampun, Patik Tuanku. Nampaknya Tuanku terlalu sangat sugul. Akibat perbuatan dari Sultan dengan gundik-gundik yang baru itu. Betapa tidak. Kerana Mun menitik di tempat yang lain. Istana yang gilang gemilang ini tak dapat menuhi jiwa beta yang kosong. Sembah derhaka Patik sembahkan. Telah lama Patik mempunyai perasaan timbang rasa akan perkara yang Tuanku derita itu. Sekiranya Tuanku sudi, Patik rela mengisi kekosongan jiwa Tuanku itu. Tidak Surah. Datuk tahu apa yang telah Datuk perkatakan? Datuk? Tuanku, Beta tahu perasaan kasih Datuk pada Beta. Beta ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kasih Datuk yang terpendam itu, Beta tidak akan sia-siakan. Tetapi, sanggupkah Datuk menguraikan kekusutan fikiran Beta? ampun Tuanku. Asalkan kasih berbalas, lautan Patik akan timba. Gunung Patik akan ubah. Kalau itulah yang Tuanku perintahkan. Memang Beta telah mengagak keberanian Datuk. Ya, Kintan. Kintan mesti dihapuskan dari pandangan Beta. Ah, itu perkara kecil Tuanku. Patik akan laksanakan kemauan Tuanku dengan seberapa segera. Terima kasih. Hai! Bawa perempuan ini di tengah-tengah laut dan benamkan dia. Baik, ambil ini sebagai upah. Tapi ingat, perkara ini mesti dirahsiakan. Kalau kau orang sayang nyawa kau, hamba akan simpan rahsia ini dengan teguh. Bagus, tegas. Adakah apa yang terjadi? Ampun Patik Tuanku. Segala-gala rancangan kita telah pun selesai. Kintan tidak lagi menjadi duri di dalam daging Tuanku. Dari itu, bagaimana pula dengan janji Tuanku dulu? Tidak Surah. Tuanku, Burung punai makan melukut. Melukut di tikar tepi perigi. Mengapa tunai janji dituntut? Gunung dikejar, takkan lari. hilang mendung di pecah sinar.
Cahayanya cerah menerang alam. Bagaimana gunung tak dikejar? Lama sudah hati terpendam. Walaupun begitu, janganlah terburu-buru. Sekarang bukan masanya. Baliklah dulu, Datuk. Tentera Singapura telah mengalahkan Angkatan Majapahit. Tetapi Bungas Kuntum tidak terjaga. Di mana kita yang mereka sayangi? Ampun tuanku. Berkat daulat tuanku, pasti akan berusaha lagi. Ampun tuan. Ampun tuanku, kiranya Patih mengganggu. Utusan daripada Panglima Malang hendak menghadap ke bawah dulu itu. Bagus. Beri kita turun bawah. Ampun, Tuan. Bendara, bawa kedua utusan ini ke dalam dan hadiahkan persalinan. Hormat, tuanku. Bendara, Tuanku. Panggil gadis itu kemari. Menjunjung titah, tuan. Pengawal, jangan menaikkan gadis itu keluar. Kenapa nak lari? Tuanku hanya nak berjumpa saja. Mari. Bendara, Tuanku. perintahkan orang ramai itu balik. tidak ada keramaian di sini. Mohon patih, tuan. Perintah Duli Yang Maha Mulia, kamu orang semua boleh balik. Siapakah nama kamu? Ampun, tuanku. Patik bernama Dang Anum. Dan siapakah orang tuamu? Pacal orang tua Patik bernama Sang Rajuna Tapa. Ampun, tuanku. Anak rajunan siapa? Saya tak sangka Rajuna Tapa ada menyimpan cenderuasi yang begini jinak. Temenggung, perintahkan Rajuna Tapa menghadap. Mohon patih, tuan. Sekarang juga.
Hanya itulah tujuan beta memanggil Datuk kemari. Bukankah kena pada tempatnya bunga yang begitu cantik dijadikan hiasan istana ini? Memang tepat. Titah ke bawah duli itu. Setuju sajalah. Ampun tuanku. Patik tak dapat memberi keputusan sekarang. Dari itu, tuanku izinkanlah Patik berunding dengan pacar Ibu Si Anom lebih dahulu. Datuk, Perundingan ini tuanku adakan hanyalah sebagai mengikut adat saja. Untuk mendengar jawaban Datuk. Iya atau tidak, bukanlah pula boleh menghalang kemauan Kebawah Duli tuanku. Itu benar. Tak ada orang yang dapat menghalang kemauan Kebawah Duli. Dan ini adalah satu ujian terhadap taat setia Datuk kepada Kebawah Duli. Ya, terima kasih. Datuk Bendari, Tuan, kalau Datuk bersetuju menyerahkannya, beta akan perluaskan kuasa Datuk mengenai segala pertadbiran pintu kota negeri ini. ya. Itu pun satu peluang baik lagi bagi Datuk. Dan Datuk pun akan lebih mulia lagi dipandang orang. Sudahlah, tinggalkan beta sendiri saja membuat keputusan. Mohon Patik, Tuan.
janganlah asyik memuja bayang, memuja bayang. Kita yang suci akan terhalang. Maafin aku semuanya ini. Aku tak akan jadi mangsanya. Aku tahu. Tak bolehkah awak ikhtiar cara lain pula? Sudah berhari-hari berendam air mata saja. Makan minum pun tak dipedulikan. Dan awak sendiri pun tahu bagaimana nasib gundi-gundi raja. Habis manis sepah dibuang. Sudah ku cuba, tetapi sia-sia saja. Bukan awak tak tahu perangai baginda. Sesuatu kemauannya takkan diubah-ubah. Iya, tetapi kemahuannya kali ini akan merusakkan kebahagiaan anak kita. Apa boleh buat? Kita tak dapat berbuat apa-apa. Datuk. Datuk. Sila. Sila, sila. Ya. Dua pengawal tunggu di sini, yang lain tunggu di luar. Baik, Datuk. Sila dulu, Datuk. Ya, terima kasih. Sudilah makan sirih, Datuk. Silakan, Datuk. Silakan. Datuk. Kedatangan kami ini ialah dititah oleh Tuli Yang Maha Mulia untuk menyebut Anum ke istana sekarang juga. Anu, sampai hati Mak menyerahkan Anu pada serta. Kasihanilah Anu, Mak. Anakku Anu, tak ada seorang mak yang tak sayang anaknya. Tetapi kalau kau terlalu mengikutkan hatimu, Nak, Mak dan Bapak akan menanggung kesusahannya. Kesatlah air matamu. Marilah. Anu tak, Bapak telah berikhtiar segala-galanya untuk menyelamatkan Anu. Tetap, sudahlah, Nak. Tak usah menangis lagi. Nampaknya semua telah siap, Datuk. Datuk, sekarang saya serahkan Anum kepada Datuk untuk menjadi persembahan kepada Sultan. Baiklah. Datuklah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kerana anak Datuk terpilih menjadi gundik
Sultan. Jangan menangis, Datuk. Kebahagiaan pada pendapat Datuk belum tentu akan jadi kebahagiaan kepada orang lain. Kalau begitu, izinkanlah kami bermohon diri dulu, Datuk. Baik, sila Datuk. Sila Cik Amir. Sila. Anom, ingatlah pesan Mak tadi. Jagalah nama baik Mak dan Bapak. Pergilah, Nak. Datuk sungguh bijak. Karena kali ini Datuk berjaya mengambil Anum kemari dengan tidak terjadi pertumpahan darah. Ampun, Tuanku. Walaupun terpaksa berlaku pertumpahan darah, Pakcik bersedia juga untuk menyampaikan kemahuan Tuanku. Terima kasih. Datuk, kali ini beta akan hadiahkan 2 pasang persalinan untuk Datuk. Terima kasih, Tuanku. Dan sekarang, izinkanlah Pakcik pergi melihat. Kanda, tidakkah puas-puas Kanda mengambil gundik? Apa Dinda ini Kanda anggap sebagai tunggul saja? Selama beberapa purnama, barulah semalam Dinda merasakan nikmat hidup sebagai istri Kanda. Itu pun kerana kehilangan Kintan. Sekarang Dang Anum pula Kanda bawa kemari. Ampun, Tuanku. Segala-galanya telah siap. Bagus, Datuk. Ya, Cik Puan sungguh bahagia. Ya, tentu Tuanku lebih sayang kepada Cik Puan. Kerana gundik-gundik yang lain tidak secantik Cik Puan. Yang tinggalkan tempat ini. Mohon patik, Tuanku. Kanda tak sangka ada bidadari dalam negeri ini. Jangan takut, sayang. Nangis Dinda. Dinda hidup mencari bahagia. Mengapa pula Dinda menolak? Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Pakcik harap diampun. Pakcik terlambat balik menyembah ke bawah duli kerana menjalankan tindakan membersihkan segala hanasir-hanasir musuh di Pulau Rio. Harap diampun, Tuanku. Tak sia-sialah kamu menyandang pangkat Panglima. Beta sangat gembira atas kejayaan yang kamu peroleh. Kejayaan Pakcik ialah dengan berkat daulat Tuanku jua.
Beta berterima kasih atas rasa tanggung jawab kamu. Sekarang pergilah balik berehat. Bermohon Patik, tuanku. Bendahara, Tuan, sediakan apa yang patut untuk merayakan kejayaan yang cemerlang ini. menjunjung kita, Tuan. Datuk, mana golek-golek semua? Terutama anak. Ampun, tuanku. Sebentar lagi pacal-pacal itu mengadap. Ampun, Patik, tuanku. Oh, kau Malang. Aku pikir siapa tadi. Silalah naik. Tak payah. Di mana Anum, Datuk? Anum ada di istana. Di samping Sultan yang tidak berperi kemanusiaan itu, bukan? Iya, saya tahu. Saya telah menyaksikan segala-galanya. Tetapi saya ingin tahu dari Datuk, mengapakah Anum Datuk persembahkan kepada Sultan? Apakah itu caranya untuk memancing pangkat? Kau telah tersalah sangka, nak. Dan kau lupa. Kita mentimun Sultan Durian. Ditindih kita luka. Menindih pun luka. Cuba kau fikir baik-baik, nak. Kuasa apakah yang ada padaku untuk menggalang kehendak Sultan? Oh, kerana dia Sultan kita rakyat. Kita mesti berpeluk tubuh saja, membiarkan dia mendirikan istana nafsu di atas belakang kita, walaupun dengan isteri kita sendiri. Di manakah letaknya peri kemanusiaan seorang Sultan terhadap hamba rakyatnya, Datuk? Jangan berkata begitu, Malang. Kata-katamu itu
Kata-kata derhaka. Bersabarlah. Datuk, tiap-tiap sesuatu di dunia ini ada batasnya. Begitu jugalah sabar. Kalau Sultan bebas melakukan kehendak hawa nafsunya, saya juga selaku manusia bebas mengeluarkan kata-kata hati saya yang benar. Memang benar kata-katamu itu. Tetapi kita rakyat tak boleh menderhaka kepada Sultan. Lagipun salah di sisi adat. Adat. Bukankah adat itu ciptaan nafsu untuk meluaskan kezaliman? Sedangkan Sultan bebas merampas anak isteri orang untuk memuaskan hawa nafsu. Tetapi rakyat diikat dengan adat-adat kejam. Di manakah keadilan, Datuk? Malang, jangan terlalu melayan perasaan darah mudamu. Kelak binasa badan sendiri. Tidak. Demi untuk keselamatan Anum dan kebenaran, saya rela berkorban apa saja untuk menghancurkan adat-adat yang kejam ini. Sudahlah Malang, mari naik dahulu. Tak payah, Datuk. Terima kasih banyak. Anum, tataplah muka Kanda. Lihatlah kecantikan wajah Kanda yang berseri-seri ini. Tidakkah Anum tertawan akan Kanda? Tidak. Tubuh Patik boleh tuanku paksa dan kuasai. Tetapi hati dan jiwa Patik tak seorang pun boleh memaksa. Tindaku Anum, balaslah kasih sayang Kanda yang sepenuh jiwa ini. Anum, percayalah. Ampun tuanku, benar-benarku ampun. Cinta, kasih dan sayang bukanlah benda yang boleh diminta-minta atau dijual beli. Pikirlah Dinda, jangan bermuram. Kanda akan panggil Dayang-Dayang kemari untuk menghibur Dinda. Tinggal Dinda. Wah, bukan main. Konon-konon, mentang-mentang orang kasihkan dia, pura-puralah menangis. Konon-konon, manjalah dia. Hei, kau ingat kau layak menjadi permaisuri dalam istana ini, ya? Hah? Aku tak tahu. Janganlah hinakan Patik sebegitu. Patik sudah cukup menanggung sengsara hidup di sini. Wah, menjawab ya, kurang hajar. Anum, bersabarlah. Permaisuri itu memang pompa orangnya. Dia selalu begitu. Asal ada saja orang yang disayangi Sultan, mulalah dia nak dengki. Tengoklah si Kintan tu. Tahu-tahu raib saja. Kabarnya, Permaisuri dan Datuk Bijasura yang punya angkara. Terima kasih atas timbang rasa kamu terhadap saya. Dan dapatkah salah seorang di antara kamu menolong saya? Tolong apa, Anu? Terangkanlah. Kami bersedia menolong. Ini mesti dirahsiakan. Biar pecah di perut. Jangan pecah di mulut. Katakanlah. Terima kasih, Dayang. Beritahu Dang Anum, aku akan datang malam ini. Baik, Datuk.
Datuk, janganlah halang perjalanan hamba. Oh, mau jalan ya? Silakan, silakan. Apa yang kau bisik-bisik dengan Malang tadi? Sementara apa, Datuk? Hamba tak tahu apa maksud Datuk. Tak tahu. Kalau dengan ini, cakap kalau mau hidup. Baiklah, Datuk. Hamba akan beritahu. Bagus. Ampun Patih Tuanku. Ini ada peluang baik. Dengan satu batu saja kita dapat membinasakan dua musuh. Dendam Tuanku kepada Dang Anum akan terhapus. Dan juga Patih dapat membalas dendam kepada Malang. Bagaimana caranya? Tidakkah akan merusakkan kita? Ampun Patih Tuanku. Tuanku jangan bimbang. Serahkan saja kepada Patih. Patih tahulah urusannya. Patih tahu. Anum. Mamalah. Sudah lama menunggu abang di sini. Belum begitu lama. Tak adakah orang melihat ketika abang masuk ke kawasan ini tadi? Tidak, jangan dikhawatirkan. Anum. Abang menyangka Anum tentu melupakan abang. Ya, maklum. Jangan kata begitu, Pak. Hati Anum yang luka semakin parah selama ini. Janganlah dititikkan cuka lagi. Anum cukup menderita. Menderita karena rindukan abang sebanyak masa. Anum, kalau begitu maafkanlah abang. Ya, benar kata bijak pandai. Cinta adalah penawar tetapi racun. Racun tetapi penawar. Bagi orang yang berjaya, cinta menjadi penawar hidupnya. Tetapi bagi orang yang kecewa seperti kita, cinta menjadi racun yang bisa. Bang, Ya. apakah kita dilahirkan ke dunia ini hanya untuk menanggung rindu seumur hidup? Bukanlah Anum, kasihan. Bukan namamu saja Malang, tetapi nasibmu tidak Malang. Untuk apa Datuk kemari? Oh, mau tahu untuk apa aku kemari? Lihat itu. Malang. Hei, tangkap dulu manusia yang berbicara ini. Dan. Jaga dia betul-betul. Ampun Patih Tuanku. Apa yang Patih kata, semua telah terbukti. Musang yang berbulu ayam dalam istana ini telah selamat Patih tangkap. Patih pohonkan hukuman dari Tuanku. Sekarang, Kanda telah saksi dengan mata sendiri. Kelakuan orang yang Kanda sayangi itu, yang telah mencemarkan nama baik Kanda sendiri. Ampun Patih Tuanku. Memang benar kata Tuanku Permaisuri itu. Mengikut undang-undang, orang yang melakukan permukaan yang keji seperti ini harus dihukum dengan seberat-beratnya. Supaya menjadi contoh teladan kepada hamba rakyat yang lain. Ampun Patih. Itu sudah. Sebenarnya kaulah musang berbulu ayam. Apa tidak ada lain cara lagi kau mengejar pangkat selain daripada menjadikan kepala orang sebagai anak tanggamu? Ampun Patih Tuanku.
Ini pun satu bukti lagi bahwa Malang orang yang derhaka. Di hadapan tuanku sanggup dia menunjuk biadabnya. Mencerca patik yang menjalankan tugas dengan tak setia ke bawah duli tuanku. Ampun tuanku. Tidak pula. Penjarakan mereka. Tuan Patik. Pegawai. Pak. Jangan. Jangan. Lekas. Cepat. Persilakan dua jodi masuk ke dalam bilik yang permai. Aduh, jangan bimbangkan dia. Dia akan berpaksa tidak. Sila masuk. Siap. Kenapa begini buruknya nasib kita, Pak? Tak usah disedihkan. Anggaplah ini semua hanya dugaan hidup yang mesti ditempuh oleh setiap manusia. Marilah kita hadapi dengan hati yang sabar, Anum. Percayalah, kita pasti selamat. Anum. Tarik lagi. Tarik. Kau jangan berkecil hati denganku, Malang. Aku menjalankan kewajiban untuk membekalkan kau ke kubur. Memang cantik budak ini. Patutlah Anum tergila-gila. Ini dia sarang kengga yang Datuk pesan. Ini lagi satu buah tanganku. Memadai dengan penyiksaan setakat ini. Ampun, Patik Tuanku. Ini belum seimbang lagi dengan kesalahan yang telah dilakukan. Buat sementara waktu, pindah sana ke penjara gelap. Patik Tuanku. Wah! Wah! No. Temenggung, tak usahlah mengiringkan beta. Permohon, Pati. Anung, kemari sayang. Anungku sayang, kemari sayang. Anung. Anung. Tak usahlah Dinda bimbang. Dinda tetap dapat akan diselamatkan. Sekiranya Dinda sanggup mengaku di tempat pengadilan besok bahwa Dinda hanya keluar bersiar-siar ke taman. Tiba-tiba Malang datang tak menjumpa Dinda. Tuanku, walaupun Patik tak orang perempuan yang lemah, tetapi jiwa ada kalanya lebih kuat dari lelaki untuk mempertahankan kebenaran. Tidak. Patik tak akan memutarkan kebenaran untuk kepentingan Patik. Dinda, apalah salahnya Dinda berpura-pura buat sementara waktu untuk keselamatan Dinda.
Kalau tidak terpaksa menerima hukuman mati. Awak seorang berpangkat dan telah banyak pula berjasa kepada Sultan dan negeri ini. Tak bolehkah awak merayu lagi, meminta Sultan mengampunkan kesalahan Anom? Sudah puas aku merayu. Kakinya saja yang belum kujunjung. Tetapi suara rayuanku tak semasin seperti suara Bijasura. Walaupun begitu, kita tak semesti lekas berputus asa. Kalau ku turut rasa hati, akan kubinasakan negeri ini. Jangan begitu. Cobalah cari jalan yang lain. Tiada sakit yang tak dapat diobat. Tiada kusut yang tak dapat diurai. Ya benar, tiada kusut yang tak boleh diurai. Siapa kamu? Segala-galanya telah kami ketahui. Anak Datuk akan mati besok, kecuali. Kecuali apa? Terangkanlah. Ini emas dan perak yang akan menjadi kepunyaan Datuk. Sekiranya Datuk sanggup bersumpah setia dengan kami. Terimalah, jangan ragu-ragu. Pintu dan tinggal telah kami tutup. Tak seorang pun yang akan mengetahui rahasia ini. Apa maksudmu? Dan siapa kamu sebenarnya? Cobalah Datuk ingat baik-baik. Kamu utusan Majapahit yang membawa tatal dahulu, bukan? Ya benar. Tapi kedatangan kami kali ini untuk menolong Datuk. Menolong? Menolong bagaimana? Begini, Datuk. Angkatan Majapahit telah siap sedia akan menyerang Singapura. Ialah untuk membersihkan arang yang terconteng di muka kerajaan kami. Dari itu, Datuk. Kalau Datuk sanggup membuka pintu kota besok, Datuk akan mendapat kesenangan dan Dang Anom akan terselamat. Tidak. Itu perbuatan derhaka. Saya tidak mau jadi pembelot. Pikirlah habis-habis. Selamat tinggal, Datuk. Apa yang harus kita buat sekarang? Entahlah. Terhadap betul. Ikan! Ampun, Tuanku. Segala-galanya telah siap sedia. Hanya perintah dari Tuanku saja yang dinanti-nantikan. Ampun, Patih, Tuanku. Bagus, Bijasura. Tuanku. Bacakanlah pernyataan itu, Biduanda. Tuanku. Atas nama kerajaan negeri ini, kami memberitahukan bahwa Panglima Malang dan Dang Anom telah didapati salah melakukan permukahan di dalam kawasan Istana Duli yang Maha Mulia. Dari itu, mengikut adat dan undang-undang yang telah temetri turun-temurun, Malang dihukum bunuh sampai mati dan Dang Anom dihukum sulap. Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patih Arab diampun. Ampun, Tuanku. Walaupun berkali-kali Tuanku menolak rayuan Patih, supaya Tuanku meringankan hukuman terhadap anak Patih Dang Anom. Tetapi pada saat yang akhir ini, sekali lagi Patih merayu, Tuanku. Kasihanilah kepada Patih Pacel yang hina ini dan perkenankan permohonan Patih, Tuanku. Ringankanlah hukuman ke atas Anom. Ampun, Patih, Tuanku. Belum pernah terjadi dalam sejarah negeri ini.
sesuatu hukuman yang telah dijatuhkan, kemudian dibatalkan pula. Kiranya tuanku perkenankan rayuan Datuk ini, kelak terpaksa tuanku perkenankan rayuan orang lain. Ini berarti tuanku menggalakkan lagi orang-orang lain membuat kesalahan. Ampun patik tuanku. Terima kasih Bijasura. Datuk Sang Raja Natapa, segala-gala yang telah beta fikirkan, kembalilah ke tempat Datuk. Memang benar, Kanda, apa yang telah dikatakan oleh Datuk Bijasura itu. Mohon tuanku. Hari ini bertuah buat kamu sekalian, kerana dapat menyaksikan satu contoh teladan bagi orang yang melakukan permukaan dengan gundi Sultan. Dan Anum ialah salah seorang perempuan yang tidak tahu memilih antara intan dengan batu biasa. Dan Malang, walaupun dia telah dapat mengalahkan angkatan Majapahit, tetapi dia tidak dapat mengalahkan nafsunya. Dan dia tidak mengenal budi tuli yang maha mulia. Yes, Bijasura. Kaulah manusia yang bermuka seribu. Kau sanggup memfitnah aku. Dan caci aku yang bukan-bukan. Kau lebih hina dari binatang Bijasura. Ampun tuanku. Nampaknya Malang masih tak mau lagi mengaku kesalahannya. Izinkanlah Patik beradu tenaga dengannya untuk menentukan kebenaran. Ampun tuanku. Untuk menentukan kebenaran, beta izinkan Bijasura beradu tenaga dengan Malang. Siapa yang menang dialah yang benar. Ampun tuanku. Berikan keris Datuk kepada saya. Bertanda! Bukakan ikatannya. Baik, Datuk. Mengapa melayang seperti daun kering di tiup angin, wahai Panglima Muda? Bangun, tunjukkan andalanmu. Kau bengicap, Bijasura. Kau menunjukkan kehandalanmu di depan orang yang telah lemah. Beginikah caranya kau menjadi Panglima Sultan? Sia-sia kau menjadi lelaki. Bijasura, siapamu kusok jualanmu ku beli. Masuk! Kau, pergi penuh malam. Angkat mayat ini ke tepi. Baik, Datuk. Sekarang tiba giliran untuk kau, Anum. Ampun, tuanku. Kenyataan telah membuktikan antara yang bersalah dengan yang benar. Ampun, tuanku. Dengan kemenangan Bijasura, ternyatalah siapa yang salah dan siapa yang benar.
Sekarang sampailah giliran Anom pula. Anom! Anakku Anom! Dengar dekat sini. Anom! Lepaskan aku! Ampun, Tuanku, ampun. Kasihanilah patel-patel yang hina. Janganlah dihukum Anom. Hukumlah patel sebagai gantinya. Anom tidak bersalah. Tuanku telah terpengaruh dengan fitnah orang. Pegawai, ketepikan mayat ini. Baik, Tuan. Anom, maafkanlah Kanda. Kanda tak menyangka akan terjadi sehingga begini. Sekarang nyawa Anom masih dapat diselamatkan. Lakukanlah sebagaimana yang Kanda katakan. Nyatakanlah bahwa Dinda tidak bersalah. Dan mintalah ampun kepada Kanda. Supaya Kanda batalkan segala hukuman. Kanda masih kasih akan Dinda. Dinda, mengapa berdiam saja? Katakanlah, jangan membuang masa. Ya, mengapa membuang masa lagi? Jalankan hukuman Tuanku. Jalankan, Patik sedia mati. Dinda, janganlah mengikutkan hati yang terlalu marah. Katakanlah segera, Dinda. Kanda akan letakkan Dinda di kemuncak kemuliaan. Tuanku, kesepian di dalam kubur lebih baik dari kemuliaan hidup di bawah cengkram yang kejam. Jalankanlah hukuman Tuanku yang telah termatri itu. Hai Dinda, jikalau Dinda tetap berdegil juga, Kanda terpaksa akan meneruskan hukuman ini. Pertanda, Tuanku, bersedialah. mohon Patik, Tuanku. Tuanku! Tunggu dulu. Ya Dinda, katakanlah sebagaimana yang Kanda katakan tadi. Sebelum nyawa dan badan Patik dipisahkan, izinkanlah Patik mencurahkan segala yang terbuku di hati Patik. Ya, katakanlah segera. Supaya Dinda tetap hidup selamat di samping Kanda. Tidak! Patik tidak rela hidup di samping seorang yang beraja di mata, bersultan di hati seperti Tuanku. Sayang, Tuanku adalah seorang sultan yang dijunjung oleh rakyat. Tetapi Tuanku sendiri menjadi binatang tunggangan nafsu. Ampun, Patik, tunggu. Tidak ada gunanya Tuanku menyimpan seorang perempuan yang sanggup mengkeji Tuanku demikian. Walaupun rupanya secantik bidadari. Apa artinya Tuanku memupuk bunga yang beracun? Pada pikiran Patik, elok diteruskan hukumannya. Ampun, Tuanku. Itu pun terpulang pertimbangan Tuanku. Rawat! Mana lu?
tuanku. Tentera Majapahit telah menyerang ke dalam kota. Datuk Rajunan Tapayang membuka pintu kota. Ampun tuanku. Rajunan Tapa. Benar tuanku. Benarlah, kemari semua. Ampun tuanku. Kalau sudah bapaknya enggang, masakan anaknya akan berbulu putih? Sudah tepat hukuman yang telah tuanku jatuhkan. Benarlah, tuanku. Segera kita pulang ke istana. Tuanku. Dan Temenggung atau kawalan yang rapi ke istana. Sekarang juga. Tena! Datuk. Pergi! Baik. Kau keluar juga boleh pergi. Baik, Datuk. Tegas! Datuk, pergi ke tempat hukuman untuk menyelamatkan anak Datuk. Dan saya akan bantu dari belakang. Pergi sekarang juga. Hai. Tolong! Orang kita dan serang ke istana. Karena aku nak menolong Sang Raja Tapal di tempat penghukuman. Baik, Mas. Beberapa orang kita, mari ikut aku. Bagaimana keadaan di luar, Temenggung? Ampun tuanku. Keadaan semakin berbahaya. Susah nampaknya orang kita hendak mematahkan serangan angkatan Majapahit yang beribu-ribu orang itu, tuanku. Ampun tuanku. Pada pikiran Patih, lebih baik tuanku berundur pada sini. Mencari tempat pendudukan. Ampun tuanku. Berdarah, pergi kumpulkan semua permata dan barang-barang yang berharga. Tanamkan di bawah istana. Dan juga barang-barang kemas yang ada kepada gondek-gondek semua. Mohon Patih tuanku. Temenggung, kumpulkan beberapa orang panglima dan pengawal yang gagah-gagah untuk bersama angkatan kita. Mohon sekarang juga. Kanda, apa kita mesti lakukan sekarang? Sekarang beritahu kepada kawan-kawan yang lain, Bram. Baik, Datuk. Ini ada barang. Masukkan, masuk ke dalam. Apa guna sangkar yang dibakar jikalau burungnya sudah tidak ada? Kau mari mulai ikut aku. Hai! Raja Tapa! Aku haus dengan darahmu. Ya, kerisku ini pun lama sudah tak kuasam. Semoga dapat kuasamkan dengan darah.
anakku. Bapakmu telah terlambat menyelamatkan kau, nak.